Okey, baik. Okey. Baik, ini poin kita pada bahagian taukid, 3 perkara yang kita dapat daripada taukid bila Allah gunakan dalam Al-Quran. Pertama, penegasan perhatian tumpuan. Yang kedua, pasak keyakinan. Yang ketiga, menghilangkan keraguan ataupun rasa tidak percaya. Dan lihat pada ayat surah Al-Baqarah ayat 137. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dalam ayat ni ada tak apa-apa taukid? Ada Ustaz. Qad. Ada Faqad. perkataan faqad. Perkataan faqad kita Ustaz, ya saya. Ustaz dah rakam ke tu? Tadi bateri lupa on. Saya rakam dah. Tapi saya soal Janela rakam ke? Atau bagaimana? Saya hantar rakaman nanti saya hantar rakaman tu. Okey. Faqad, perkataan faqad ini fa itu kita potongkan tinggallah qad. Dia jadi qadi sebab ada hamzah wasal di situ. Baik. Terjemahan faqad adalah sesungguhnya. Qad itu sesungguhnya, fa tu maka kat sini. Baik. Allah tekankan di sini tentang apa? Maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Mereka ni balik kepada siapa? Maka jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Baik. Lebih tahu, kalaulah kita ini beriman sebagaimana orang-orang terdahulu beriman. Sebab kita nak tengok tentang apa mesej untuk saya kan daripada ayat ini. Maka Allah beritahu, kalaulah kita beriman sebagaimana orang-orang terdahulu beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya apa? Ihtadaw. Mereka telah beroleh petunjuk. Bagaimana mereka ini beroleh petunjuk? Mereka beriman dengan kitab Allah dan juga Rasulnya. Maka petunjuk ia didapati dengan cara bagaimana? Dengan cara iman kepada kitab dan juga Rasul. Dan kita minta tak petunjuk kepada Allah setiap hari? Kita minta. Setiap hari kita minta. Minimum kita minta berapa kali? 17 kali minimum kita minta setiap hari. Ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. So kita minta petunjuk daripada Allah SWT. Maka ayat ini beritahu, kalau kamu nak petunjuk, ni Allah kata sesungguhnya mereka dah beroleh petunjuk. So Allah menegaskan yang mereka ini dah beroleh petunjuk dah. So kalau betul kamu nak beroleh petunjuk, maka apa yang nak kena buat? Buatlah macam mana yang mereka telah lakukan. Mereka telah beriman dengan kitab Allah dan Rasul. Maka Allah sedang letakkan di sini. Allah tengah nak buat apa? Allah sedang pertama nak memasakkan keyakinan kita pada apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua, nak menghilangkan keraguan. Kenapa? Kerana ada kumpulan yang melihat para sahabat ini sebagai sebahagian mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang khianat. Mereka mengutuk sebahagian sahabat, merendah-rendahkan sebahagian sahabat, bahkan sampai ke tahap yang walaiyazubillah, tahap yang ekstrim. Mereka menyatakan bahawa beberapa sahabat itu berada di neraka, dan itu termasuk dalam bahagian kita kata syahadah mereka. Macam kita ada 2 kalimah syahadah, maka mereka pun ada 2 kalimah syahadah, dan syahadah mereka itu bukan 2 kalimah je lah.
Dia ada banyak kalimah, ada salah satunya ialah dia memasukkan bahawa ada beberapa orang sahabat mereka itu berada di neraka. Mereka kena menyatakan yang demikian. Maka Allah menegaskan bahawa mereka itu adalah orang yang telah beroleh petunjuk. Maka jangan ragu-ragu kepada mereka. Jangan ragu-ragu tentang jalan yang mereka telah tempuh. Kerana mereka telah mendapat petunjuk. Maka sesiapa yang nak petunjuk kena pergi ikut mereka itu. Tapi siapa yang tak nak petunjuk, so terpulanglah, dia tidak dipaksa pun untuk nak mengikuti jalan tersebut. Tapi Allah tegaskan faqad ihtadaw. Sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Allah menegaskan tentang satu kumpulan yang mereka telah beroleh petunjuk. Maka menjadi satu perkara yang pelik apabila seseorang itu setiap hari meminta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak menghiraukan kitab Allah. Dia minta petunjuk setiap hari, tapi dia tidak menghiraukan kitab Allah. Kenapa? Kerana petunjuk itu diberikan kepada orang yang beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya. Orang yang percaya kepada kitab Allah dan Rasulnya. Jadi macam mana nak dapatkan? Kenalah beri perhatian kepada kitab. Maka petunjuk itu akan sampai. Jadi satu perkara yang bertentangan bila seorang sering mengulang-ulang sesuatu permintaan tetapi dia tidak melakukan sesuatu, maka dia bersungguh tak dalam permintaannya itu? Tak. Seorang yang dia nak berjaya, nak dapat resultnya A, nak dapat kerja yang bagus, tapi kita tengok dia malas belajar. Dalam kelas main, luar kelas main, tidur, malas nak belajar, malas nak study. Exam nak dekat pun buat tak tahu je. Tapi dia berdoa, ya Allah bagilah result aku cemerlang. Ya Allah bagilah result aku cemerlang. Dia minta doa mak ayah dia, doakan dia agar result cemerlang. Tapi sesuai tak dengan apa yang dia buat, sesuai tak dengan perbuatan dia, tak sesuai. Dan orang yang betul nak berjaya, dia akan berusaha, nak result cemerlang, dia akan berusaha lah belajar bersungguh-sungguh. Maka orang yang nak petunjuk, dia duduk minta, Allah bagilah kami petunjuk, bagilah kami petunjuk, bagilah kami petunjuk. Tapi lepas pada itu, dia tak kisah pun tentang kitab Allah itu. Maka adakah dia serius dengan permintaan itu? Maka dah tentu dia tak serius. Maka kalau dia tak beroleh petunjuk, pelik tak? Tak pelik lah. Sebab tak pelik kalau siapa yang tak study, resultnya itu tak cemerlang. Tak pelik. Kalau dia tak study, tapi resultnya cemerlang, itu pelik. Kan? Tapi kalau dia tak study, resultnya tak cemerlang, itu perkara yang biasa, yang telah kita jangka. Maka kalau minta petunjuk, tapi tak beri perhatian kepada kitab Allah, dan dia tak dapat petunjuk, pelik tak? Tak pelik. Tak pelik. Ya, sebab itu orang tanya, kenapa ya Allah bantuan belum sampai? Ya Allah, kenapa belum lagi ada jalan keluar? Ya Allah, kenapa aku belum lagi ada idea nak buat macam mana benda ni? Kenapa benda itu semua belum sampai lagi? Sebab belum lagi beri perhatian kepada kitab Allah. Macam mana petunjuk itu nak sampai. Dengan usaha, maka dia akan sampai, dan Allah tegaskan sesungguhnya. Nak beritahu, inilah dia jalan. Inilah dia caranya yang kamu perlu lakukan. Kalau tegaskan tentang orang yang mereka itu telah beroleh petunjuk, agar orang yang nakkan petunjuk beri perhatian. Ini orang yang dah confirm sesungguhnya, dah pasti dah dia telah beroleh petunjuk. Ustaz, Saya, sorry. silakan. Imbas balik yang tadi. Sorry. Okey, ini akademik sikit Ustaz, sorry. Ini apa ni, ihtadau tu nampak macam madhi pasal ada mereka DYT. Tapi Betul. dalam terjemahan tu beroleh petunjuk, macam hidayah tu macam isim pula. Okey, baik. Dia terjemahannya dari sinilah, mereka telah beroleh petunjuk. Mereka telah mendapat petunjuk. Mereka telah mendapat petunjuk. So perbuatannya apa? Telah mendapat petunjuk. Kerana ihtadau perbuatannya sama dengan huda. So arwahnya adalah hudan, iaitu petunjuk.
Ihtadau orang mereka telah beroleh petunjuk, dan itu perbuatannya lah. Bagaimana Haji Ses? Bagaimana yang mungkin Haji Ses? Itulah kalau ikutkan apa tu betul apa ni ya ihtadau tu macam fi'il madhi. Betul. Wow dengan apa tu alif tu di Betul. hujung tu. Memang dia betul fi'il madhi. Madhi. Tapi lepas tu bila ikut terjemahan mereka telah, so memanglah madhi telah lah kan. So and then dia punya DYT tu memang home mereka. Okay. So cuma yang beroleh petunjuk tu macam mana dia punya kaitan dia tu? Kaitan so dia perbuatan ini kadang kita sebutkan perbuatan tu yang orang itu yang buat kan. Tapi beroleh petunjuk ni macam dia yang dikenakan perbuatan tersebut. Baik. Mereka telah beroleh petunjuk ni, mereka telah mendapat petunjuk. Soalan macam petunjuk tu datang daripada siapa? Daripada Allah. So bukan dia yang macam petunjuk tu pergi kutip satu lah kan. Dia bukan benda yang boleh dikutip. Jadi bagaimana mereka itu beroleh petunjuk dijadikan dalam bentuk perbuatan sebab dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melayakkan dia mendapat petunjuk. Contoh Birthday Agung baru-baru ni kan. Ada orang yang telah mendapat gelaran Datuk contohnya kan, Tan Sri. Telah mendapat gelaran Tan Sri. Gelaran tu siapa yang bagi? Dia dah dapat. Tapi macam mana dia dapat? Orang bagi kat dia. Dia buat apa-apa, dia tak buat apa lah. Sebab dia memang dia diberikan. Tapi apa yang dia dah buat, dia dah buat perbuatan yang melayakkan dia untuk mendapat gelaran tersebut. Maka orang ni, dia telah membuat perbuatan yang melayakkan dia mendapat petunjuk. Iaitu apa? Dia beri perhatian kepada kitab Allah. So dalam kitab Allah tu Allah sebutkan buat ni. Dia pun buat benda tu lalu pun dia dapatlah petunjuk. Gitu. So petunjuk itu betul dia adalah sesuatu yang diberi kepada dia, tetapi pada diri dia apa perbuatan yang dia telah buat, dia dah buat. Betul. Perkara-perkara yang melayakkan dia mendapat petunjuk. Macam isim fa'il Ustaz. Ada mirip isim fa'il. Bunyinya macam beroleh bila kita tengok pada petunjuk tu kita rasa dia macam bentuk isim. Tetapi itulah kalau kita pada ruwet itu memang yang ada dekat dalam perkataan ihtadau itu pun iaitu perkataan huda. Cuma dia dijadikan dalam bentuk fi'il kerana dia dah buat perkara-perkara yang melayakkan dia untuk mendapat perkara tersebut. Tapi kalau kita sebut huda sahaja memang dia adalah petunjuk yang maksud dia adalah isim, dan dia memang sesuatu yang dia diberikan. Kita tak boleh nak macam buah kita boleh petik je petunjuk tu, tak. Dia memang dia diberikan, cuma kita buat apa yang melayakkan kita untuk mendapat. Orang kata apa? Dia telah mendapat kejayaan dalam bidang ini kan. Semacam itulah. Lebih kurang. Okey Ustaz, clear. Baik. Falillahil izzatu jami'a. Bagi Allah jualah segala kemuliaan. Baik, di sini ada tak taukid? Fa kalau Ustaz, fa taukid lah. Fa masuk taukid ke ataf? Tak, ataf kan. Ataf. Taukid kat sini apa? Alamak, nanti jawab. Jami'an. Taukid tersembunyi. Taukid. Apa tadi aja saya? Kejamian tu tapi. Jami'an. Ya. Correct. Jami'an. Ini bukan taukid yang huruf taukid, dia taukid apa? Dia taukid bahagian. Dia taukid maknawi. Dia ada taukid lafzi, taukid maknawi. So dia ada yang huruf taukid namanya taukid lafzi. Ini pada bahagian taukid maknawi daripada sudut makna. Jami'an maksudnya apa? Segala ataupun keseluruhannya, kesemuanya.
Kalau diterjemahkan literally, maka bagi Allah ataupun milik Allah, al-izzah, kemuliaan, jami'an, kesemuanya, keseluruhannya. Maka Allah letakkan jami'an di sini sebagai bentuk taukid, yang disebut sebagai taukid maknawi. Dia tahu penegasan daripada sudut makna. Apa yang Allah nak tegaskan? Allah nak tegaskan tentang al-izzah, kemuliaan. Yang itu semua adalah miliknya. So al-izzah dia ada dua makna. Satu kemuliaan, satu lagi maksudnya kekuasaan. Sebab dia sama dengan perkataan al-aziz. Kan aziz. Sama. Aziz maksudnya yang maha perkasa. Juga yang maha memiliki kemuliaan. Baik. Maka Allah menegaskan tentang dialah, kepunyaan dialah segala kemuliaan dan segala kekuasaan. So apa mesejnya untuk kita? Kenapa Allah tegaskan tentang perkara itu? Silakan. Saya buka. Saya buka mic untuk semua. Bagi kita lihat di sini poinnya apa? Di sini tentang ini 3 poinnya. So kita balik pada 3 poin. Allah kata dan bagi Allah segala kemuliaan. So kita balik, kenapa Allah tegaskan tentang kemuliaan? So jami'an di situ bentuk penegasan. Allah nak tegaskan hanya dia sahaja pemilik kepada kemuliaan ataupun kekuasaan. Allah nak memasukkan keyakinan kepada kita bahawa dia pemilik kemuliaan dan juga kekuasaan keseluruhannya. Allah nak menghilangkan keraguan pada kita. So macam mana kita nak masukkan dia dengan poin-poin yang begini? Boleh apa ni, pasak keyakinan dan hilangkan keraguan, Ustaz? Dua-dua boleh. Baik, bagaimana? Macam mana untuk kita yang kita yalah, dapat? Allah macam mana? Boleh je maka Allah Tadi apa ni, buka balik ayat tu tadi. Ayat tadi, okey. Buka. Kita ada keyakinan nak hilang keraguan. Bila kita dah yakin tu, Ustaz, kita nak minta apa-apa pun kena minta dengan Allah, minta kepada Allah. Kan? So siapa yang memiliki kekuatan dan kemuliaan, so mintalah kepada Allah, jangan minta pada yang lain. Baik. Masya-Allah. Siapa yang nakkan keyakinan dan kekuatan, kekuasaan, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Ada lagi? Yang lain? Jadi nak pasak keyakinan kepada kita dan nak menghilangkan keraguan pada kita. So bila pasak keyakinan, Allah nak bagi kita yakin bahawa kemuliaan dan kekuasaan itu semua milik dia. So bila kita yakin bahawa Allah dia pemilik kemuliaan dan kekuasaan, apa kesan dia pada kita? Pada Allah? Pada Allah lah kan? Tapi apa kesan dia pada kita? Sebab bila satu perkara itu bagi kesan pada kita, itu yang membuatkan kita rasa ada keterikatan dengan perkara tersebut. Contoh, kalau kita katakan, saya pernah sebutkan, Perdana Menteri, sebutkan Presiden Amerika Syarikat contohnya kan, memberikan duit raya kepada rakyat dia. Bagi kesan tak kat kita? Tak bagi kesan. Sebab apa? Kita tak ada kena-mengena pun dengan dia. Dengan negara dia. So tak ada kesan pun kita. So kita kisah tak? Tak kisah. Lantaklah aku nak bagi berapa banyak pun. Kan negara dia jadi maju, jadi mundur, berperang, negara dia panas. Kita biarlah negara kau, bukan negara aku. Lantaklah kan. Kita tak kisah. Tapi kalau kena mengena dengan kita, kita akan rasa gempa bumi di Indonesia berkemungkinan sampai ke Malaysia. Kita takut tak? Takutlah pada kat sebelah tu. Tapi kita rasa datang sampai ke aku ni kan. Tsunami sampai ke Malaysia. Angin panas, kebakaran di Indonesia sampai ke Malaysia. Kita pun rasa
jadi takut, jadi risau sebab ada kena-mengena dengan kita. Maka Allah dia dah memang zat yang maha mulia, zat yang maha kuasa. So apa kena-mengena dengan kita? Kalau kita tak ada rasa kena-mengena dengan kita, itu yang buatkan kita Allah mulia, Allah maha kuasa. Itu je lah kan. Kita pun tak ada rasa keterkaitan dengan perkara tersebut. Maka Allah sebut satu perkara itu mesti ada kaitannya dengan diri kita. Sebab tu Allah sebut. Maka sini Allah nyatakan dialah pemilik segala kemuliaan dan juga kekuasaan. Maka Allah nak pasakkan keyakinan pada kita. Dia Tuhan yang memiliki kemuliaan dan juga kekuasaan. So apa kesannya pada kita? Bila kita tahu kita ada Tuhan yang memiliki segala kemuliaan dan kekuasaan. So, apa kesan dia pada kita? Apa kesan dia? Baik. Kita masuk bekerja di satu syarikat. Masuk kerja pada satu syarikat. Tiba-tiba kita tahu. Ish, kau tahu tak kan? Kita masuk interview, lepas tu dah masuk kerja first day tu, kau tahu tak? Bos kita ni, dia jenis suka buang orang. Dia kau salah sikit je dia buang. Kau salah sikit je dia buang kerja. Kita rasa takut tak? Takut. Kesan dia apa? Kita akan buat kerja tu betul. Betul tak? Kita masuk syarikat, kita tahu, kau tahu tak? Company kita ni nak jadi public listed lah. Kan? Company kita ni tahun ni buat keuntungan puluh juta. So, kita rasa apa? Seronok tak? Kita rasa seronok. Kita rasa lebih seronok, best tak kerja kat syarikat tu, kita akan rasa lebih yakin. Lebih sebab apa? Kan? Tak adalah company tu akan bankrupt ke, tak boleh bayar gaji ke, nak naik gaji, nak dapat bonus tu semua ada apa? Ada kemungkinan. Bila kita tahu begitu. Okay. So bila kita tahu Allah tu mulia, Allah tu maha kuasa. So apa ada kesannya pada kita? Kesannya apa? Memasak keyakinan pada kita apa? Tingkatkan amal ibadat Ustaz. Respect lah Ustaz. Kalau kita bos kita, apa ni orang tu seorang yang mulia, kita respect dia lah kan. Baik, maka kalau satu Ustaz itu kita tahu orang tu dia terhormat. Dia tu ada power, maka kita akan lebih hormat pada dia, kita akan respect dia lebih. So bila kita tahu Allah itu pemilik segala kemuliaan dan juga kekuasaan, kesannya pada kita apa? Kita akan lebih taat kepada Allah. Kita akan lebih dengar cakap Allah. So kita tahu lebih yakin Ustaz baru nak masuk balik. Berayau ke mana-mana dah. Lebih yakin tak? So pertama kita akan lebih respect. Kita akan lebih rasa macam aku kena ikut ni Tuhan ni. Dia powerful. Dia kuat. Kan kalau tak ikut kan aku kena. Kita akan lebih nak ikut. Yang kedua, kita akan jadi lebih yakin. Sebab kalau kita berada di satu syarikat yang keuangannya kukuh, kita confident tak nak kerja kat situ? Dah Ustaz, 6 bulan bonus Ustaz. 6 bulan bonus. Seronok kerja kat situ. Kita pun tahu insya-Allah ekonomi jatuh pun kita okey, company aku stabil. Kita confident kat situ. Kita jadi seronok nak bekerja kat situ. Kita yakin dengan company tu. Sebab kita Tuhan ni Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang maha terhormat. So kita sebagai hamba-Nya rasa seronok tak menjadi hamba kepada Tuhan yang begitu? Hamba kepada Tuhan yang begitu. Kita seronok sebab kita tahu apa pun jadi kat luar, kita tahu insya-Allah kita tak terkesan. Dan kalau kata kita lemah, kita tahu kita ada Tuhan yang maha kuasa untuk tolong kita. Dan kalau kita ini orang, contoh orang tak endahkan kita, orang rendah-rendahkan kita, kita ada Tuhan yang maha mulia, yang mampu untuk nak mengangkat kita di sisi dia dan juga di sisi manusia. Maka dia memberi kelegaan kepada kita, memberi keyakinan pada kita bila kita ada masalah, bila kita lemah, kita tahu kita ada Tuhan yang maha kuasa. Macam anak kan, kalau duduk dengan mak dengan ayah dia, dia rasa selamat. Kalau dia seorang-seorang, dia akan risau. Sebab dia tak ada tempat yang dia nak berpegang, tempat dia nak bergantung. Kenapa dia rasa selamat bila dengan mak ayah dia? Sebab dia tahu mak ayah dia lebih kuat daripada dia, mak ayah dia lebih dewasa daripada dia, lebih boleh buat banyak perkara daripada dia. So dia rasa apa? Dia rasa secure. Maka bila kita tahu Allah dia Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, segala kekuasaan, maka kita akan bertambah yakin. Inilah dia Tuhan yang kita nak bersama dengan dia selama-lamanya di sepanjang kehidupan kita. Maka kita tak kisah kepada orang lain.
kita tak kisah untuk nak mencari kemuliaan daripada orang lain. Kenapa? Kerana orang munafik, mereka mencari kemuliaan daripada makhluk dia. Dia nak mencari kemuliaan dan kekuasaan daripada makhluk dia. Sebab itu dia pergi jumpa orang Yahudi, dia sepakat dengan orang bukan Islam di Mekah yang luar daripada Madinah itu, dia bersepakat nak tolong. Sebab apa? Dia nak dipandang sebagai orang yang mulia dan dia nak kekal ada kuasa. Kita pernah lalu dalam surah yang ke-58. Allah sebutkan antara sifat orang munafik ini ialah dia suka duduk-duduk dengan Nabi. Dia suka duduk dengan Nabi. Kenapa? Kerana dia nak dipandang penting, dipandang terhormat, dipandang mulia. Lepas tu dia suka duduk dengan Nabi supaya orang nampak dia ni selalu duduk dengan Nabi, mesti dia ni orang penting. Kan macam kita lah kan. Takut gambar kat apa? Pergi parlimen, pergi kementerian tu, pergi kementerian ni kan. Kita post. Kita pergi takat gambar je. Tapi orang yang tengok, dia ni sekarang kerja apa kan? Duk tengok dia pergi kementerian sana, kementerian sini. Orang nampak apa? Orang akan nampak, dia ni hebat ni. Jadi apa dia sekarang? Kabel besar. Oh, kabel besar. Kan? Maka orang yang dia tahu semua kemuliaan, kehormatan, kekuasaan milik Allah, maka dia tak kisah untuk mendapatkannya daripada manusia. Dan dia tidak akan mencarinya daripada manusia. Kerana ada orang yang dia mencari kemuliaan daripada manusia dan dia nak minta perlindungan daripada manusia. Bila dia berada di bawah orang yang kuat daripada sudut kuasa, pengaruh, keuangan, dia akan rasa selamat. Sedangkan Allah bagi tahu dia pemilik kekuasaan. Dia Maha Berkuasa, dia boleh buat apa je. So sepatutnya hamba-hamba berasa selamat bila berada di bawah Allah Azza wa Jalla. Betul Allah tegaskan semua tu. Kalau kau rasa orang ni mulia, orang ni berkuasa, maka Allah kata semua tu adalah milik Allah Azza wa Jalla. So dapatkan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia menambah keyakinan kita untuk terus kekal menjadi hamba Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa. Maka Allah menyatakan diri dia itu bukan untuk dia. Bukan Allah nak bagi tahu yang dia itu Tuhan yang maha mulia, Tuhan maha kuasa. Betul lah Allah nak bagi tahu. Tapi kalau Allah tak bagi tahu pun kita tahu tak? Kita tahu dah. Cuma kita nak cari apa connection je dengan kita. Apa kena-mengena ayat ni ataupun message ni dengan kita. Sebab kalau tak ada kena-mengena, kita akan pandang ayat ni hanya sebagai ayat yang Allah nak bagi tahu, nak cerita tentang diri dia dan tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi bila kita rasa ada connection kita dengan ayat ni, maka kita akan menghargai, okey Allah, kau tahu kau Tuhan yang maha mulia, kau Tuhan yang maha kuasa. Maka mulai sekarang aku hanya akan menjadi hamba kepada engkau. Aku hanya akan taat kepada engkau. Kerana ada tak orang taat kepada orang lain yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa pada dia? Ada. Kenapa? Kerana dia tu lemah. Dia kena ikutlah cakap orang atasan. Tetapi kalau dia sedar Allah yang paling atas sekali, yang paling berkuasa, maka apa pun arahan yang menyalahi perintah Allah, maka dia tidak akan patuh dan juga tidak akan taat. Baik. Poin seterusnya, bertambah taukid, bertambah penting. Tadi kita cerita tentang taukid. Kan, maknanya dalam satu ayat itu Allah meletakkan adanya taukid sama ada lafzi ataupun maknawi. Baik. Poin seterusnya ialah bertambah taukid, bertambah penting. Dalam satu ayat, kadang-kadang Allah bukan saja meletakkan satu huruf taukid tapi meletakkan dua ataupun lebih huruf taukid. Kenapa? Kerana jika sesuatu itu penting untuk Allah sampaikan, maka Allah akan letakkan taukid itu lebih supaya kita lebih memberi perhatian kepada perkara tersebut. Surah Sad ayat ke-82 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah pasti kehidupan yang sebenar-benarnya. Baik, dalam ayat ni apakah huruf taukid yang ada? Inna. Dengan Inna. la Ustaz, dengan So la. kita ada pertama inna. Baik lagi? La. La di sini. Okay. So inna dia ada huruf taukid. So
So kita ada satu huruf taukid kat sini dan kita ada huruf taukid di sini. So ada berapa? Terjemahannya dan sesungguhnya. Negeri akhirat itu ialah pasti kehidupan yang sebenar-benar. So Allah letakkan ada dua huruf taukid. Allah nak highlightkan tentang apa? Allah nak highlightkan tentang negeri akhirat. Itulah kehidupan. Negeri akhirat itulah kehidupan. So Allah nak highlightkan tentang negeri akhirat. So Allah suruh fokus kepada negeri akhirat. Baik. So apa kesannya pada kita? Apa message yang kita dapat daripada ayat ni? Bila kita baca dengan melihat kepada adanya taukid. Katakan tak ada taukid. Dan negeri akhirat ialah kehidupan yang sebenar. So kita tahu kehidupan yang Allah nak suruh kita cari adalah kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan akhirat. Habis kehidupan dunia ni bukan kehidupan yang sebenar ke? Kehidupan main-main ke? Hanya sementara, Ustaz. Hanya sementara. Okay. Jadi maksudkan kehidupan yang sebenar adalah betul-betul punya kehidupan. Kalau kita rasa sekarang ni, inilah dia kehidupan. Maka kehidupan akhirat dia akan lebih. Bila baca sentence tu, maknanya kita kena lebihkan untuk ke akhirat daripada dunia lah. Dah Kita kena pastilah, lebihkan. lebihkan usaha untuk akhirat rather than mencari kesenangan dunia aja. Baik. Maka bila kita baca dengan taukid, maka kita tahu, Allah nak suruh kita lebihkan kehidupan akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Masya Allah. Dengan taukid, kita tahu lebihkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dia kata adalah lebih baik kan? Kalau yang letakkan pasti, pula pasti. Pasti. So Allah kalau dia cakap, dia dah betul. Dan memang benar apa yang Allah sebutkan. Tapi bila Allah sebutkan pasti, so ada tak lagi keraguan sepatutnya pada diri manusia? Tak ada. Tak ada. Allah sebut pastilah. Dah ada dah lah. La raiba fi. La raiba. Patutnya dah tak ada keraguan dah. Patutnya dah tak ada keraguan. Tetapi ada tak keraguan pada diri manusia? Adalah. Adalah keraguan pada diri manusia. Walaupun dia kata kita kena cari kehidupan akhirat. Kan? Tetapi keraguan tu datang pada mana? Pada tingkah laku dia lah. Kan? Yang bila pada seharian dia melebihkan kehidupan dunia dia lebih daripada kehidupan akhirat. Habis kalau macam tu kita tak boleh pergi kerja lah. Tak boleh keluar pergi kerja. Tak. Kan? Keluar pergi kerja itu boleh jadi untuk mencari kehidupan dunia dan boleh jadi untuk mencari kehidupan akhirat. Kan? Rugilah kita kalau setiap hari 8 hingga 5 itu dia menjadi kehidupan dunia kita. Kan? Yang tolak dengan tidur lagi. So berapa lama je dalam 24 jam kita nak jadikan dia kehidupan akhirat? Mungkin tinggal 1 jam, 2 jam. Itu pun dah banyak dah. Kan? Ada mungkin 30 minit saja hanya setakat solat sahaja. So rugilah, ini masa besar yang kita habiskan seharian. Maka rugi kalau dia dijadikan untuk dunia. Tapi adakah maksud dia kita tak perlu bekerja? Kena bekerja juga. Sebab sahabat bekerja tak? Bekerja. Kan? Umar Khattab bekerja tak? Umar kerja tak? Kerja lah. Kalau tak kerja macam mana dapat duit? Abu Bakar kerja tak? Kerja lah. Kalau tak kerja macam mana dapat duit? Yang diinfakkan tu, so dia kerja. Kan? Tapi adakah pekerjaannya itu untuk kehidupan dunia? Tak. Dia bekerja di dunia untuk kehidupan akhirat. Tapi dia bukan solat, dia bukan puasa, dia bukan bersedekah. Dia tengah bekerja, berurus niaga. Tapi dia niatkan itu untuk kehidupan akhirat. Maka dia jaga semua pekerjaan dia itu. Halal haramnya dalam urusan pekerjaannya itu. Masanya, urus niaganya, perlakuannya, cara kerjanya, semua dipastikan itu adalah betul mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah supaya ia menjadi akhirat. Dia bukan menjadi dunia. Walaupun dia duduk kat office daripada pagi sampai ke malam, tapi Allah berikan kepada dia ganjaran yang besar pada kehidupan akhirat dia kerana dia melakukannya untuk akhirat. So dia berhati-hati dalam setiap yang dia lakukan. Baik. Maka Allah tegaskan kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah tegaskan agar kita memberi perhatian kepada hari akhirat.
bertambah taukid, bertambah penting. So penting Allah nak highlightkan kepada kita untuk beri perhatian kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Allah tegaskan kerana Allah tahu manusia ini sering ataupun mudah terleka dengan kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia nampak depan mata, kehidupan akhirat dia tak nampak. Bila mula nampak? Bila nyawa dah keluar. Dan bila dah mati, waktu tu barulah nampak. Ish, inilah dia. Yang dalam surah Yasin kita lalu apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah apa yang telah disebutkan oleh para utusan itu. Bila dah mati, barulah kita akan merasakan, mengalami betapa betulnya apa yang Allah sebutkan bahawa kehidupan akhirat dia adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka untuk kehidupan yang main-main ini, kehidupan main-main, kan Allah sebutkan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. So ini tidak lain kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. So untuk hidup yang main-main ni, perlu bersungguh-sungguh ke? Tak payahlah sungguh sangat sebab hidup kita berada pada tempat main-main je kan. Yang nak perlu bersungguh-sungguh adalah pada kehidupan akhirat. Kalau pada kehidupan yang main-main ini kita bersungguh-sungguh, sebab orang kata ustaz, main-main pun kena bersungguh-sungguh juga. Kan? Macam orang bersukan, main bola, dia kena bersungguh-sungguh. Bila dia bersungguh-sungguh dapat main sampai Piala Dunia. Kan? Boleh tak ada masalah. Maka jika kehidupan dunia dia bersungguh-sungguh dalam bermain itu, maka dia perlu lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan akhirat dia. Jangan dengan kehidupan akhirat dia main-main, dengan kehidupan dunia dia bersungguh-sungguh. Allah dah tegaskan dengan 2 huruf taukid. Ini pada yang jelas yang telah kita pelajarilah. Ada 2 huruf taukid. Kalau kita lihat pada mungkin taukid yang masuk bahagian taukid juga tapi yang kita tak pelajari. Apakah lagi taukid yang ada? Di sini ada taukid dia. Perkataan hiya. Perkataan hiya. Hiya ni maksudnya apa? Ia ataupun dia, merujuk kepada al-akhirah. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti al-hayawan. Ia pasti. Kalau disebutkan direct ayatnya. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar. Komplit tak ayat? Komplit. Tapi kat sini kalau terjemahannya literally. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat. Ia adalah. Ataupun kalau kita ulang literally. Hiya ni. Sesungguhnya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat pasti kehidupan yang sebenar. Hiya ni ibarat dia mengulang sekali lagi. Ini. Perkataan akhirah yang sepatutnya tak perlu lagi diulang. Straight dia boleh kat sini. Sesungguhnya negeri akhirat. Kehidupan adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Boleh je terus. Tapi Allah letakkan hiya kat sini. Umpama mengulang balik lagi sekali negeri akhirat. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu pasti negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. So hiya di sini dia datang, dia dhamir tapi dia sebenarnya adalah bentuk taukid di sini. Lain daripada itu adalah bentuk tulisan al-hayawan. Ini bunyinya macam haiwan kan. Dia adalah bentuk taukid di sini. Kat mana? Dekat alif nun yang berada di belakang ini. Dia macam dia sama dengan perkataan Al-Quran. Perkataan Al-Quran, ru'anya apa? Qaf, Ra, Hamzah. Baca, itu ru'wat dia. Alif Nun ini apa? Alif Nun ini dia punya taukid dia. Penegasan dia. Sebab tu dia letakkan kehidupan yang apa? Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya datang daripada mana? Datang daripada mana terjemahan ni? Datang daripada Alif Nun ni. Alif Nun ini terjemahan yang sebenar-benarnya. So sebenarnya ada banyak, ada 1, 2, sini ada 3, ada 4 sebenarnya huruf taukid yang Allah nak highlightkan tentang apa? Tentang negeri akhirat ni. Punyalah Allah nak bagi tahu, bagi perhatian sungguh-sungguh dekat negeri akhirat ni. Tapi selalu orang guna apa? Orang guna, Ustaz, kan Allah sebutkan, carilah kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia. Itu nak surah 28 ayat 77 tu.
Allah suruh wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan orang kata, Allah kata jangan lupa tentang bahagian daripada dunia juga. So dia fokus pada bahagian itu, tapi dia terlupa bahagian awal tu. Allah suruh apa? Allah suruh cari fi'il amar dulu, suruh cari, kemudian baru larangan. Kan? So depan tu buat dulu, ikut urutan lah, depan buat dulu, lepas tu buat belakang. Kenapa Allah sebut yang belakang tu? Kerana Allah bimbang orang fokus kepada yang depan, nanti tertinggal yang belakang tu, kesian pula. Kan? Kerana kalau Allah suruh, para sahabat memang akan buat habis-habisan. So kalau Allah suruh cari kehidupan akhirat, maka para sahabat akan bermati-matian mencari kehidupan akhirat. Nanti Allah kata, kan dia orang tinggal pula kehidupan dunia. So Allah sebut, ambillah juga untuk kehidupan dunia. Sebab itu kita tengok pada para sahabat, bila suruh berinfak kan, akhirnya apa? Abu Bakar infak keseluruhan. Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan? Tinggalkan Allah dan Rasul. Kalau kata ayat ni tak turun, maka semua para sahabat akan jadi seperti itu. Dia akan infakkan keseluruhannya dan dia tak tinggalkan kepada keluarganya kecuali Allah dan Rasul je. Tapi tak, Allah kata jangan lupa bahagian dunia tu. Kenapa? Kerana dalam diri kita ada hak. Kita kena spend untuk diri kita. Makan, pakai, tempat tinggal. Kita ada keluarga, ada pasangan, kita ada anak-anak, kita ada mak ayah. So itu semua bahagian yang kita kena bagi juga. So jangan lupalah bahagian diorang tu, bagilah juga. Lain daripada itu, nak carilah semuanya yang baki itu untuk kehidupan akhirat. Tapi masalah kita ialah kita fokus kepada yang belakang tu. Jangan lupa nak cari kehidupan dunia tu. Hingga kita yang depan tu kita lupa kan. Kalau ada baki baru bagi dekat akhirat. So dia terbalik dengan sahabat. Sahabat semua untuk kehidupan akhirat, kalau ada baki baru untuk dunia. Tapi kita cari semua untuk dunia, buat semua untuk dunia, selesa, beli habis, simpan banyak. Kalau ada lebih, baru untuk akhirat. Kalau ada masa baki, dalam seminggu, sibuklah saya kerja. Adalah baki sikit, Sabtu Ahad tu kan, dah keluar berjalan, adalah setengah jam, 1 jam. Bagilah untuk akhirat. Barulah masuk kelas, belajar ngaji ke, dengar kuliah ke, bila ada masa. Baki itu baru bagi untuk akhirat. Tapi fokusnya kehidupan dunia. Dia terbalik pemahaman dengan ayat yang ini. Sebab itu Allah tegaskan, negeri akhirat itu kehidupan sebenar-benarnya. So cari kehidupan akhirat. Kalau tak cari kehidupan dunia pun tak apa, tak ada masalah. Jangan bimbang. Siapa yang mencari akhirat, kehidupan dunia akan datang kepada dia. Tapi siapa yang cari kehidupan dunia, kehidupan akhirat dia tak akan datang kepada dia. Allah tegaskan di sini. Sebab apa? Allah letakkan dua. Zahirnya kita nampak dua lah kan. Dua huruf taukid. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita mudah untuk leka dengan kehidupan dunia. So Allah ingatkan balik tujuan kita di sini. Untuk ke mana? Untuk negeri akhirat. So situ kehidupan yang sebenarnya. So carilah kehidupan akhirat. Jadi Allah letakkan dua huruf taukid. Kenapa? Kerana bertambah taukid, maka bertambah penting. Ustaz, yang tadi hayawan tu Ustaz, alif nun tu, dia kalau asal dia alif nun apa ni mati an Tak, alif nun yang berbaris. Ada alif nun yang berbaris. Okey. Betul. Dia sama dengan Quran. Sebab tu kita ada Qur'an, Qur'ani dan juga Quran. Okey. Dia alif nun tambahan. Dalam Quran ada beberapa perkataan yang Allah gunakan bentuk yang begini. Dia adalah tambahan untuk sesuatu yang berlebihan. Bila dimasukkan dalam isim. Bukan masuk dalam fi'il. Kalau masuk dalam fi'il, dia akan jadi lain. Dia akan jadi untuk dua. Kan? Untuk dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 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 Ni. Ada alif nun juga akhir tu. Tapi ini alif nun yang masuk dalam, ini masuk dalam fi'il. Maka ni bukan. Ini menunjukkan kepada apa? Dua. Tukadziban, kamu berdua dustakan. Betul, dalam terjemahan ada dua. Dan untuk fi'il, alif nun itu dia akan baris bawah. Dia tak akan baris atas dan dia tak akan baris depan. Dia hanya akan alif nun itu berbaris bawah sahaja. Itu tu fi'il. Tapi kalau Zakar, untuk isim, Zakar. Betul, untuk muzakkar. Ya, alif nun ni dia akan baris boleh atas, boleh bawah, boleh depan, ikut pada dia punya kedudukan dalam ayat.
Baik. Ini bukan surah Sad juga ni, saya salah. Ini surah Sad 82 bukan. Ini ayat yang bukan, nanti minta betulkan. Ini surah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Oh, ini menarik. Baik. Apakah huruf taukid yang ada pada perkataan? Maaf pada ayat ni. Ba Ustaz. Ba tu Ya. kosong. Baik. Taukid lam. Okey. Ba ni tadi qasam ataupun sumpah. Okey. Okay, yang Lam. taukid kita ada Yang tak lam. boleh. Lam kat sini. Okey, baik. Ini taukid. Lepas tu Ada nam. lagi? Nun syaddah. Nun syaddah ini. Baik. Tu Ini adalah taukid. Selamat. Tu yang maknawi tu Ustaz. Ajma'in Ah. tu. Taukid di sini. Dan kita ada apa? Ajma'in. Ini adalah taukid. Baik. Terjemahannya, Iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Demi, ini untuk apa? Ini tadi ada sumpah. Baik. Kita baca terjemahan. Dengan sekarang kita melihat teks Arabnya yang kita dah letakkan beberapa kategori untuk perkataan tu. Ada beza tak? Ada beza tak? Apa yang missing? Ada apa-apa yang nak tambah ke? Dalam terjemahan. Ada tak? Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semuanya ni apa? Ajma'in. Okey, baik. Apa yang missing dalam ayat ni? Lam taukid lah Ustaz. Tak ada kan? Lam taukid tak ada. Tak ada makna dia sesungguhnya. Baik. Nak letakkan apa? Pasti. Nak letakkan pasti. Okey. Pasti. So kita ada berapa taukid? 1, 2, 3. Sekarang kita dah ada berapa? Semuanya ni tadi yang nombor 3. Pasti ni tadi nombor 1. Ada lagi yang missing? Dan nun syaddah Ada. tu macam Nun mana? syaddah. Belum. Nyesatkan macam mana? Nyesatkan Okey. Haji Sas tengah fikir apa? Satu lagi tu huruf yang taukid. nun tu yang nun syaddah taukid Huruf tu kat taukid. mana nak selit Satu lagi tu, dah Ustaz? masukkan. Okey, baik. So sekarang Haji Sas dah tahu ada 2 huruf taukid yang missing, betul tak? Ya. So cantiklah. So kita tahu ada 2 huruf taukid yang tak ada dalam terjemahan. Nak masukkan macam mana? So nak masukkan tu, itu sebenarnya itu step yang kedua. Sebab pada setiap ayat dia akan jadi berbeza. Macam ni kita nak masukkan. Contoh macam sekarang ni. Kalau kita masukkan la, ini dah pasti. Nun taukid kita nak masukkan pasti juga. Dia boleh lah, tapi dia akan jadi pelik sikit lah. Nak masukkan kat mana pun kita tak tahu kan. So kita boleh masukkan je kat mana-mana. Tak ada masalah. Kalau kita masukkan kat sini. Contoh kita letakkan dia double. Kita kata pasti. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Boleh juga. Ataupun kita nak masukkan sungguh. Pasti. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maksudnya kita kedepankanlah nun ini pergi ke depan. Pun boleh. Tak ada masalah mengikut kepada kesesuaian ayat itu yang mudah untuk kita nak faham. Tapi poinnya ialah kita tahu dia sepatutnya ada berapa taukid. Sepatutnya dia ada 3 taukid dekat situ. So bila kita baca, katakan kita ambil demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sekarang kita baca, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, sungguh, pasti, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Beza tak kefahaman dia? Beza tak? Beza, lebih yakin. Beza. Kita baca terjemahan pun kita macam beza, boleh rasa beza. Kan? Aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Satu lagi, sungguh, pasti, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kita beza kefahaman kita. Penting tak untuk kita faham betul-betul setiap ayat itu? Penting. Sebab apa? Ini perkataan siapa? Perkataan Iblis. So daripada situ kita tahu apa dia? Bertambah taukid, bertambah penting. So apa yang bertambah penting di sini? Apa yang bertambah penting? Apa yang bertambah penting dalam ayat ni? Menyesatkan.
Iblis tu bertaukid. Menyesat, Ha. menyesatkan ni perkara yang di-highlightkan. Di-highlightkan dalam ini, menyesatkan. Bertambah taukid, bertambah penting. Maksudnya bertambah penting apa yang di-highlightkan tentang menyesatkan. Penting kepada siapa? Ni, kepada iblis. So, menyesatkan ini perkara yang penting kepada siapa? Kepada iblis. Menjadi perkara pertama pada diri dia untuk dibuat. So, kalau itu menjadi perkara pertama, paling penting pada diri dia, maka kita tahu, bangun tidur je, apa yang dia akan buat? Apa yang perkara pertama sekali muncul kat kepala dia? Nak sesatkan. Sesatkan manusia. Kalau syaitan tu bisikkan sesuatu suruh buat, maka kita tahu suruhan itu nak mengarah ke mana? Nak mengarah ke mana? Kesesatan. Kesesatan. Kalau syaitan membisikkan kita untuk nak buat ibadah, contohnya, ni kita tak tahulah siapa yang bisikkan, tapi kita boleh tengok asbab dia. Syaitan membisikkan kita untuk contohnya lah kan, untuk baca Quran ataupun solat sunat. Solat sunat kat masjid contohnya kan. Kita selalu lepas solat kita tak solat sunat pun. Tapi hari tu pergi surau, pergi masjid, ada kawan, ramai pula orang kan. Orang kata, mana lama tak nampak kan. Lepas tu kita pun lepas solat isyak. Hari tu solat sunat isyak pula. Solat ba'diyah pula kita. Ataupun solat qobliyah. Sebab apa? Syaitan bisikkan, solatlah. Ramai orang tengok solat. So syaitan membisikkan untuk buat kebaikan. Tapi kita tahu kebaikan itu dia nak mengarahkan kita ke mana? Menunjukkan. Nak bagi riak, menunjuk ke orang. Maka dia sedang mengarahkan kita ke arah kesesatan. So bila kita tahu perkara ini, apa je yang iblis nak buat, kita tahu dah dia sedang nak mengarahkan semua itu ke arah kesesatan. Dan kita tahu, kalau baca terjemahan, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kita rasa macam, okey, syaitan, iblis nak sesatkan kita. Semua kita lah. Semuanya. Tapi bila kita baca, sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maka kita tahu, iblis ni cakap, intonasi dia macam mana? Biasa-biasa ke ataupun serius? Kita tahu dia lebih serius. Dia bukan main-main. Dia bukan main-main. Sebab apa? Dia letakkan 3 taukid. Iblis letak 3 taukid dalam ayat dia. Kalau dia cakap, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan sesatkan mereka. Sampai tak makna dia? Sampailah. Tapi dia letakkan sampai 3 taukid. Bila kita lihat pada teks Arabnya, beritahu pada kita bahawa ini perkara yang penting pada iblis. Nak buat apa? Nak sesatkan kita semua. Dan dia berkata ini dengan bersungguh-sungguh di hadapan Allah SWT. Depan Allah. Kalau kita berjanji depan bos, so itu janji yang serius tak? Serius. Dia beza kalau kita cakap dengan anak-anak kita, dengan budak kecil kan. Janji petang kang ayah bawa pergi taman. So dia kita janjilah cakap kan, betul lah ayah bawa pergi taman. Tapi dia cakap dengan budak-budak, dia beza cakap dengan orang yang lebih tinggi ataupun dengan orang yang lebih dewasa kan. Cakap dengan budak itu walaupun dah janji tapi macam alah, besoklah kan. Tapi kalau cakap dengan bos confirm. Bos anggap je kan, kerja ni done kan. So maksudnya dia janji yang betul-betul tak? Dia janji yang sungguh-sungguh. So ni iblis berjanji di hadapan Allah. Dia menggunakan 3 taukid. Maksudnya dia bersungguh tak? Bersungguh dia yang tahap tak tahu nak cakap punya. Bersungguh-sungguh. Ustaz? Ya, saya silakan. Assalamualaikum. Sorry. Mungkin saya miss. Yang perkataan ajma'in tu, saya faham tu Ustaz kata komitmen iblis tu memang dia bersungguh-sungguh lah nak menyesat keseluruhannya kan. Ajma'in. Tapi apa tanda yang mengatakan dekat perkataan ajma'in that is a tauqid? Macam lam tu kita faham. Macam sabdu tu pun saya faham is a tauqid. Tapi dekat ajma'in tu huruf apa yang mengatakan is a tauqid? Baik. Ajma'in yang menjadikan sama juga yang macam tadi Ustaz explain pasal hayawan tu kan. Yang atas tadi tu. Saya tak apa catch. Hayawan tu ada tambahan je lah. Dia tambahan je. Baik, ajma'in. Ajma'in ini taukidnya di mana? Taukidnya pada perkataan tu. Pada makna dia. Ini kita dalam pelajaran kita sebutkan sebagai taukid maknawi. Dia taukid daripada sudut makna. Baik, macam mana kita nak lihat? Kalau kita
terjemahkan, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka. Sampai tak maksud ayat tu? Sampai. Faham tak? Kita faham. Tapi bila cakap aku akan menyesatkan mereka, semuanya, apa beza dia? Apa beza dia? Daripada kefahaman kita. Aku akan menyesatkan mereka. Satu lagi, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Apa beza dia? Yang semuanya tu kau-kau lah nak sesatkan. Yang semuanya tu kau-kau. Yang semuanya itu maksudnya tak ada seorang pun yang akan tinggal. Kalau dia kata aku akan menyesatkan mereka, so umumlah, mungkin semua, mungkin sebahagian. Kan? Kalau kita kata boleh ke habis makan ni? InsyaAllah saya boleh habis ni. Okay, saya boleh habiskan semua makanan ni. So maksudnya apa? Setiap menu yang ada dia boleh habiskan. So kalau syaitan kata aku akan menyesatkan mereka, so dia umum. Mungkin jadi sebahagian daripada mereka, hanya beberapa orang daripada mereka, itu umum. Menyesatkan mereka. Tapi kalau dia kata aku akan menyesatkan mereka semuanya, maksudnya apa? Tak ada seorang pun yang akan tinggal. Besar atau kecil, muda ataupun tua. So itu kita tengok budak-budak kecil buat tak salah? Buat. Budak yang baru balik kan, darjah 5, darjah 6 ke 12 tahun ke, buat tak dosa? Buat. Macam mana dia tahu buat dosa? Kenapa? Kerana syaitan, iblis akan menyesatkan semuanya, besar ataupun kecil, dia akan sesatkan. Orang alim ke orang tak alim, ustaz ke tak ustaz ke, semua dia akan sesatkan. Maka perkataan ajma'in itu datang untuk menegaskan semuanya. Kalau kita sebentar, ini pada surah baik, surah Sad ayat 82. Oh betul pula, ini surah Sad 82. Tadi tu yang salah. Tadi tu Ankabut, Ustaz. Tadi tu Ankabut. Baik, jazakillahu khairan. Okay. Sebentar. Oh, saya belum share screen lah. Sekejap. Baik. 82. Saya buka pula. Surah Sad, surah 38. Salah. Kejap. Salah surah. Okey. Okey. So kalau kita lihat dalam terjemahan di sini, by your might I will surely mislead them all. Ajma'in ni apa dia? All. So bila sebut all, maksudnya semuanya. Kalau berhenti sampai them sahaja, complete tak ayat tu? I will surely mislead them. Lengkap tak? Lengkap dah ayat tu. Tapi ditambahkan apa? Tambahkan perkataan all kat situ. Silakan Ajak Nuria. Dia tambahkan perkataan all. So ajma'in tu all. Semuanya. Maksudnya tak ada yang tak No exception, Ustaz. No exception. No exception. So itu taukid untuk perkataan ajma'in. Taukid daripada sudut makna. Semuanya. Tak ada pengecualian. Itu dia jadi pada bahagian taukid. So untuk dua ni adalah taukid lafzi. Perkataan itu sendiri menyatakan taukid, tapi untuk ajma'in dia taukid daripada sudut makna. Itu menunjukkan dia adalah taukid. Masuk jin Islam, Ustaz, dia kacau. Iblis ni akan kacau ke jin Islam akan kacau manusia? Tak, jin Islam okeylah, tak kacau. Ni iblis ni dia kacau. Okay. Ni apa? Sesama dia, sesama jin dia. Wallahu yalah, dia kacau tak yang Islam ni, Ustaz? Wallahu alam. Dia kata yang jin yang jahat ni dia sesatkan jin Islam ke tak, wallahu alam. Saya tak tahu tentang perkara itu. Tak apalah. Tak payah fikir banyak. Tapi itu soalan menarik lah kan, saya pun tak terfikir. Tapi yang pastinya ini adalah
dialog iblis ketika dia berkata tentang Nabi Adam dan juga zuriat keturunannya. So untuk anak Adam semuanya pasti akan diganggu oleh iblis, tak kiralah siapa pun, apa pun dia punya backgroundnya. Okay, bila kita Ustaz, baca sorry Ustaz, ada side track silakan. sikit. Ustaz, tak ada ni tak ada cerita bahasa saya. Recall Ustaz punya kelas pasal kelas surah yang baru ni, tak ada buat An-Nur, pasal Ustaz refer satu nama Pak Izar yang Ustaz Ali tukang ubat tu yang kat Indonesia tu, Ustaz ingat tak tu? Pak Izar, ada Ustaz kata refer untuk ruqyah orang Indonesia. Faizar. Okey. Saya buka lah Ustaz. Saya buka, saya tengok dia punya frame. Saya tak berani buka. Sebabnya saya pernah kena 3 kali saya buka pasal apa ni ruqyah ni. Saya punya buka komputer saya sampai 3 kali on sendiri. Lepas tu satu rumah tak berani nak buka pasal tu. Oh ya. Now the whole house is phobia when it comes to nak baca ayat ruqyah ke apa. 3 kali komputer saya just switch off. Kita dah jalan ada 1 jam lah. Then the computer just on sendiri je lah. Lepas tu kami just to check. Lepas tu kami serumah bila pasal ruqyah ni kita tak berani nak buka lagi lah. Dengan ceramah biasa je. Just to share dengan Ustaz. Tapi kalau begitu kan, teruskan juga lagi. Oh, ya ke Ustaz? Ya, teruskan. Gangguan itu memang akan datang. Because at any time the computer kita tak, kita kalau nak tutup kita kena cabut plug sekali. Kalau tak, the computer will on by itself 3 kali. Semua pun tak berani. Dia nak boxing tu. Dia nak boxing. Dia boxing tu tengok siapa kuat tu. Ya ke? Sebab saya pun masuk rumah baru. Itulah dia rasa. Itulah rasa wallahu alam lah, tak tahulah dia testing kita sebelum tu macam suara kita tengok akan masuk rumah baru kan. Lepas tu itulah dia cerita dia. Kita tak berani Ustaz, the whole house phobia. So saya tak payahlah dengar ayat ruqyah lagi orang kata. The switch off and the computer has to pull out the plug, then only okay. Ini kena lagi buat. Saya tengok aje lah. So ceramah-ceramah pasal jin, ahli sihir, Ustaz Auni tu semua, Ustaz Auni, Ustaz Abdullah Ayub apa kan, kita tak berani nak buka lagi. Itu salah satu cara dia. Kita balik pada yang ni kan. Dia semua dia buat itu adalah untuk apa? Untuk nak menyesatkan manusia semuanya. So antara salah satu cara yang iblis gunakan adalah dia menakut-nakutkan manusia. Dia menakut-nakutkan manusia supaya manusia rasa takut dengan dia. Supaya rasa takut dengan dia. Bila manusia rasa takut dengan dia, dia physically akan jadi makin besar dan makin besar. Itu yang kita baca dalam kamus pula. Dalam komik Asuh dulu-dulu kan, ada syaitan gemuk, syaitan kurus. Syaitan yang gemuk tu kenapa dia gemuk? Sebab dia berjaya goda. Syaitan kurus tu sebab orang yang dia goda tu dia tak berjaya. Itu literally betul. Betul. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kalau kita accident. Kemudian kita marah. Dan kita kalau accident, kita marah lah, kita keluar perkataan yang tak elok kan. Waktu tu Nabi kata apa? Syaitan gelak dan syaitan akan menjadi besar sehingga sebesar sebiji rumah. Dan kalau kita accident tu, kita kata a'udzubillah minasyaitanirrajim, maka Nabi kata syaitan akan mengecil hingga sebesar seekor lalat. Maka dia akan jadi besar bila kita takut dengan dia, bila kita ikut cakap dia, bila dia berjaya buat sesuatu yang buatkan kita marah, yang buatkan kita takut, dia suka. So bila kita rasa macam tu, apa nak buat? Baca lagi. Kalau tak boleh on dekat komputer, baca sendiri. Dan yang terbaik adalah kita sendiri yang duduk baca. Saya sebutkan perkara ini sebab sikit pengalaman. Isteri saya memang melalui situasi yang sama. Cumanya dia tak buka. Dulu dia buka pun tak boleh. Tapi bila lama saya kata kita baca sama-sama. So bila dia baca, mula dulu isteri saya bukan dia baca, saya yang baca. Saya baca doa pagi petang, dia duduk. Yang saya baca doa pagi petang tu dia duduk sebelah saya. Doa pagi petang, saya bukan baca ruqyah, saya baca doa pagi petang. Dia duduk kat saya. Bila saya mula baca, dia tak baca, dia duduk sebelah, dia dengar. Dia kata dekat semua pelipat dia semua bergoyang. Kan kita biasa kalau orang kena gangguan, dia tahu. Semua kat pelipat. Bawah pelipat kaki, dekat belakang, semua pelipat dia tu bergoyang. Dekat peha dia, kan, peha dia boleh nampak macam tu. Bila baca, bila berhenti baca, benda tu semua senyap.
Bila baca, benda tu bergoyang balik. Benda tu saya pun boleh nampak dia bergoyang-goyang dalam peha dia, dekat dia punya pelipat semua. So nak buat apa? Teruskan baca. So bila terus baca, bukanlah terus baca hari tu, dia akan makan masa. Terus baca. Dan bila kita makin baca, keadaan tu dia akan jadi teruk dulu. So isi saya lagi teruk, badan dia lagi berat, dia susah nak berdiri. Dia orang kalau kena dia akan familiar, badan tu rasa berat dan dia akan jalan macam terbungkuk, belakang tu rasa berat, perut rasa sakit. Dia jalan terbungkuk-bungkuk dalam certain masa period. Bila saya baca dan lepas tu dia pun amalkan. Lepas tu makin banyak datang dalam mimpi, datanglah ular, datanglah monyet, datanglah kera, macam-macam datang. Memang kadang malam tu dia kejut minta tolong baca dengan dia. So bila kadang saya baca, saya pula malam tu yang mimpi. Benda-benda tu beralih pergi dekat saya. So, tapi dia terus baca dan alhamdulillah sekarang ni okey dah. Sekarang ni dia okey dah. So dia tak perlu dah lagi pergi jumpa ustaz-ustaz untuk nak pergi. Kalau tak perlu setiap kali nak berubat, jumpa ustaz, minum air tu, minum air ni, setiap kali pun pergilah. Apa dia yang tak buat? Minum air, ambil air kolah, mandi dekat tepi pantai tengah malam, semua dia dah buat. Tapi tak juga sihat. Tapi bila mengamalkan zikir daripada Nabi, minimum dia buat zikir pagi petang. Dia tak fokus pun baca ruqyah. Hanya amalkan zikir pagi dan juga zikir petang. Dan dalam pada itu ditinggalkanlah beberapa perkara. Yang pertamanya, tinggalkan dengan lagu. Memang langsung habis tinggalkan. Dan juga tinggal dulu untuk tengok movie-movie, cerita-cerita, tinggalkan. Lepas pada itu, perubahan tu drastik dan sekarang alhamdulillah dia boleh pergi mana je yang dia nak pergi. Dulu saya tak boleh keluar waktu maghrib. Waktu maghrib saya tak boleh lalu depan kuil. Kalau lalu depan kuil dia mesti sakit kepala, telinga dia berdesing. Memang pelipat-pelipat semuanya bergerak-gerak, dia tak boleh. Sekarang alhamdulillah, kalau waktu tu dia tadi kan kita travel waktu maghrib kan keluar. Dan lalu dekat kuil ke apa ke, dia okey. Dia boleh duduk macam biasa waktu maghrib. Sebab selalu orang kalau ada gangguan, waktu maghrib adalah waktu yang paling mencabar. Dia akan rasa tak senang duduk, benda tak kena, perasaan tu memang naik turun habis. Dia memang cepat marah, semua benda tak kena waktu maghrib. Lepas maghrib okey. Satu lagi kalau perempuan waktu nak period. Waktu sebelum datang period, ada masalah. Dan juga pada waktu 13, 14, 15 hari bulan yang orang kata Ayyamul Baid, itu kalau siapa yang ada gangguan, itu waktu-waktu yang dia paling struggle sekali. 13, 14, 15 antara ini. Waktu yang waktu bulan tengah mengambang tu. Sebab memang waktu tu, sebab tu Nabi suruh puasa. 13, 14, 15 tu suruh puasa. Sebab apa? Waktu tu bulan tengah mengambang, cecair dalam badan tak stabil. Itu jadikan emosi kita banyak tak stabil, sebab tu Nabi suruh puasa. So sekarang alhamdulillah dia boleh maghrib, boleh berada di luar, tapi bukan kalau tak sengaja. Memang kita elakkan untuk ada di maghrib di luar. Kalau kena ada kat luar, saya akan singgah duduk di surau ataupun masjid, habiskan. Sebelum maghrib duduk situ dulu. 6.30 kita dah standby dah, duduk kat surau ataupun masjid. Kalau kita tak dapat nak balik rumah lah, ataupun tak sempat nak sampai hotel dan sebagainya, so akan duduk kat surau ataupun masjid, habis lepaskan waktu maghrib dulu dekat situ. So dia okey, lalu depan kuil, bahkan sekarang dia pandang kuil pun boleh. Dia boleh pandang dah, tak ada masalah. Tapi masih tak ada rasa sikit-sikit. Kadang-kadang tu masih ada sikit-sikit lagi. Tapi dia dah okey dah, dia dah boleh kontrol. Dia in control pada badan dia. Bukan gangguan tu yang kontrol dia. Dulu gangguan tu kontrol dia. Dia boleh pergi mana, dia boleh tengok apa. Dia terbatas apa yang dia nak buat. Nak bangun solat, nak solat berdiri susah. Nak bangun solat malam, memang tak dapat. Nak mengaji, nak pegang Quran pun tak boleh. Tapi lepas pada itu, dia in control untuk diri dia sendiri. Dan iblis, syaitan tu dah tak boleh nak buat apa-apa dah. So dia marah tak? Dia marah lah. So dia akan datang lagi dengan gangguan yang lebih besar. Tapi kita teruskan dengan doa pagi petang tu dengan keyakinan. Itu yang Nabi buat. Allah akan melindungi kita. So dia takkan boleh nak buat apa-apa. Sekarang masih datang tak gangguan? Pada isteri saya, masih lagi datang. Masih lagi datang. Tapi dia datang dalam bentuk macam mana tau? Datang dalam mimpi. Benda tu hanya boleh tengok daripada jauh. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh sentuh pun. Dia hanya tengok dari jauh. So isteri saya mimpilah dia dekat satu rumah buruk. Ada perempuan tua tengah pandang dia. Orang kat sini tengah pandang dia. Ada ular, ada. Tapi semua benda tu jauh daripada dia. Tak boleh nak pergi dekat dengan dia. Saya cerita ni pun, bulu rumah saya meremang. Tak boleh nak pergi dekat.
Sebab apa? Kita dah ada pendinding kita. So nampak apa? Teruskan. Baca. Kerja dia memang nak menyesatkan kita semau-mahunya. Last kali dia nak apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Dia nak kita semua menjadi penghuni neraka sama macam dia. Itu yang dia nak. So, dia akan mula sesatkan kita pada apa benda. Antaranya dia bagi kita takut dengan dia. So bila kita takut dengan dia, jadi makin besar, makin besar, makin besar. So kalau kita ada gangguan dalam rumah, terbatas tak pelakuan kita? Terbatas. Amalan kita terbatas. Kita duduk dalam rumah takut. Kita interaksi dengan keluarga jadi susah. Macam-macam benda yang akan terganggu. So saya sarankan teruskan baca. Sahaja. Teruskan baca. Memang kita akan rasa takut, tapi kita tambahkan keyakinan. Tadi ayat tadi kita lalu apa? Falillahil izzatu jami'a. Hanya milik Allah kemuliaan dan kekuasaan kesemuanya. So kita jangan rasa syaitan, iblis, jin itu kuat. Allah lagi kuat daripada mereka. So cari kekuatan kita dengan Allah. Allah boleh menghapuskan mereka bila-bila masa je. Allah boleh halang mereka daripada kita. Macam tu je kan, macam kita pegang tikus, Allah boleh pegang dia macam tu je. Halau. Macam tu sahaja daripada kita. Tapi kita kena yakin dengan Allah SWT. Itu Allah tegaskan jami'ah di situ. Allah nak pasakkan keyakinan. Supaya bila kita bergantung dengan Allah sepenuhnya. Bila kita baca zikir dan doa itu, kita minta perlindungan memang dengan Allah sepenuhnya dengan keyakinan 100%. Ketika itu, Allah akan lindung kita daripada semua apa yang datang. Bukan saja yang datang menyinggah, bahkan kalau orang hantar pun, Allah akan lindung dia daripada kita. Wallahualam. So teruskan saja membaca, jangan berhenti. Sendiri kita baca dan minimum tak boleh nak baca ruqyah, amalkan doa pagi petang. Itu minimum kesannya sangat-sangat besar terhadap orang yang ada gangguan. Tak boleh kita Ustaz, just to share, Ustaz kata terus. Silakan. Sebelum pindah masa mak saya sakit, kami terus baca. Ustaz tahu what happen? Marble top saya dicampaknya 3 pagi. Satu rumah terkejut. Allahualam. Macam-macam lah. Dia tak suka. Kalau dia marah tu tandanya kita tengah buat benda yang betul. Kita tengah buat benda yang betul. Marble top tu tempat lain. Tempat lain dia campak habis. Habis saya campak, dia campak kat tangga, kami pun bangun per 3 pagi, kita pun campak kat luar. Budak-budak mula takut lah. Dia memang nak bagi kita takut. Dia memang nak bagi kita takut dengan dia. So tak perlu takut. Seorang lagi Ustaz Indonesia, Ustaz Khalid Wasalamah. Dia kata kalau ada rumah yang orang kata haunted house, rumah yang keras, rumah yang berhantu. Kan? Orang jual harga murah. Rumah tu harga 1 juta, orang jual harga 100,000. Nak beli tak? Kita mesti tak nak beli sebab kita mesti ada something tak kena. Kan? Tapi dia kata rugi tak beli. Belilah. Buat apa nak takut? Dia beli. Tak boleh takut dengan dia. Bila kita takut dengan dia tu yang dia lagi suka. Dia memang nak bagi kita lagi takut. Bila kita cuba nak jadi tak takut, dia akan lagi menakutkan kita. Tapi terus je. Kita yakin. Falillahil izzatu jami'a. Bergantung dengan Allah, dengan zikir kita. Memang dia akan takut. Saya dengar kalau dia bagus kalau kita ada beberapa orang, kalau kita ada sesama anak beranak, sama family, kita sama-sama buat. Jadi saya dulu mula-mula dia seorang-seorang sebab saya alhamdulillah keluarga saya tak kena dengan benda-benda macam ni. So saya tak familiar dan bahkan parents saya dia sebab kurang sikit pelajaran agama dulu, dia tak percaya dengan benda-benda ni semua lah. Kan sebab kita tak pernah kena. So bila saya kahwin saya banyak cerita, saya biasa-biasa je lah. Kan. Satu hari tu dia kata bila antara waktu dia mula-mula nak berubah dulu, nak jadi baik, dia antara yang dia buat yang awal dulu adalah bangun malam. Nabi dia kata bila dia bangun malam, dia kata dekat bumbung tu ada benda berlari. Dulu saya duduk gombak. Waktu saya duduk gombak tu, benda ada berlari atas bumbung. Saya kata biasalah memang kat gombak. Rumah saya tu malam-malam memang ada musang. Musang duduk boleh lari atas bumbung tu biasalah. Saya kata musang tu. Dia kata bukan, kuat. Saya macam musangnya tu. Satu malam, saya terjaga. Waktu isteri saya dah bangun di tengah solat. Saya terjaga. Dan waktu tu saya dengar bunyi dekat atas bumbung tu. Bunyi benda berlari. Dan bunyi je bukan bunyi musang. Sebab bunyinya tu sangat kuat. Bunyinya macam bunyi bumbung tu, atap tu nak pecah. Kuat sangat.
Saya pun tak tahu macam mana atap tu boleh tampung berat bunyi yang sebegitu. Bunyinya bumbung tu macam nak pecah. Tapi bila saya jaga, bunyi tu pop hilang. Kenapa? Kerana dia memang akan ganggu orang yang dia nak ganggu tu je. Bila ada orang luar yang lain yang dia tak boleh nak ganggu, maka dia akan hilang. Lepas tu kita kena by group ataupun kita duduk dengan orang-orang yang okey. So, bila saya bangun je, benda tu hilang. Lepas tu isteri saya kalau dia nak bangun malam, dia nak bangun, dia kejut sekali. Kadang dia bangun awal sangat, 2:30 bangun. Sebab dia tak boleh tidur, 2:30 bangun, pukul 3 dah bangun. Kita awal sangat, kita tak boleh lah nak bangun awal macam tu kan. Sebab kita kadang tu dah lewat kan, pukul 2:30, 3 nak bangun awal. So dia kejut. Sebab apa? Bila saya jaga sekali, benda-benda tu, bunyi-bunyi tu, tak ada. Bukan nak tunjuk saya hebat, tapi saya nak bagi tahu, kalau kita ada orang yang tak kena gangguan, bagus duduk sekali dengan kita. Kalau tak, kita beberapa orang yang ada kena gangguan tu duduk sekali dan buat bersama-sama. Gangguan tu pasti akan ada dan dia akan makin kuat. Bila kita cuba nak berubah, dia akan makin kuat. Tapi teruskan sahaja. Isteri saya hari ini adakah 100% hilang gangguan? Tak. Masih ada lagi gangguan. Allah Alam. Harap Raja Hawa terus kuat dan tabah, sebab itu perkara yang besar dan sangat berat. Saya akui dia sangat besar dan sangat berat. Dia bukan orang kata no joke punya cabaran. Dia memang perlukan kekuatan dalaman untuk nak menghadapi perkara ni. Tapi teruslah kita buat hingga nanti Allah akan membantu kita. Allah takkan sia-siakan kalau kita minta tolong dengan dia, insya-Allah. Baik. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Kita akan ketemu pada minggu hadapan. So, maaf kita akhiri dengan cerita-cerita pula kan. Tapi kita akan balik kepada beberapa perkara ayat yang kita belajar tadi. Walillahil izzatu jami'a, dan kita tahu dalam terjemahan mungkin tak memasukkan semua yang ada dalam teks Arab. Dalam terjemahan tadi ayatnya biasa, dia missing apa? 2 taukid tadi, dia missing. Tapi bila kita masukkan 2 taukid itu, terjemahan kita jadi lebih jelas. Oh, dia memang bersungguh-sungguh sangat-sangat nak menyesatkan kita. Bila bangun tidur, itulah benda pertama yang muncul dalam kepala iblis nak buat pada kita. Dia tidur pun itulah perkara terakhir yang dia fikirkan. So memang kita kena sentiasa berwaspada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua luangkan masa pada pagi ini untuk sebagai amalan saleh, insya-Allah. Terima kasih semua. Wa biika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maaflah Sama-sama. bercerita-cerita tadi. Tak apa. Barakallah.